Kemudian Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So, hari ni Cikgu nak ajak macam mana cara untuk kita nak menjawab soalan graf fungsi yang selalunya akan keluar dalam kertas 2 SPM, soalan nombor 12 dan markah dia 12 markah. Okey, baik. So, yang pertama, selalunya soalan E dia mesti akan suruh kita lengkapkan jadual berikut, memuaskan persamaan Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 5X tambah 11. So kat sini dia dah bagi jadual, selalunya dia akan minta kita isi 2 kotak saja. Kenapa? Sebab markah dia hanya 2 markah saja. Okey, so pastikan kamu betul dekat sini untuk dapat 2 markah yang pertama. So cara dia senang saja, kita guna kalkulator. Kita ambil kalkulator, kita masukkan persamaan ni. Okey, kalau kamu nak masukkan persamaan, tak payah masuk Y, masukkan X dia saja. Okey, so ambil kalkulator sekali lagi, masukkan negatif. Kalau kita nak tekan X, kita tekan alpha X kuasa 3, tekan sini bubuh 3. Okey, tambah 5 alpha X tambah 11. Okey, untuk cara kita nak cari X, cara kita nak cari Y, kita perlu masukkan nilai X kat sini, macam negatif 2. Tapi kat sini kita tak boleh masuk lagi, kita kena tekan calculate dulu. Bila kita tekan calculate, kalkulator akan tanya kita nak masuk X berapa. Ini belum jawapan lagi sebab kalkulator tengah tanya kita X nak masuk berapa. So yang pertama kita akan masukkan X negatif 2. So masukkan negatif 2, tekan sama dengan. So kita dapat jawapan kat sini 9, kita isi kat sini lah 9. Okey, selepas tu bila kita nak sambung lagi, nak cari untuk X 1.5, tekan lagi sikit calculate, masukkan 1.5, tekan sama dengan. Kalau kalkulator yang baru macam ni, dia akan selalu tulis dalam pecahan, jadi kamu tukar kepada perpuluhan, tekan SD. ok, so selalunya untuk mengisi jadual ni kita selalu ambil 2 tempat puluhan saja, 15.12, betul tak? Salah. ok, sebab kita kena bundarkan. Kalau yang sebelah dia lebih besar daripada 5, kena bundarkan dengan tambah 1, jadi 15.13. ok, so masukkan dekat sini 15.13. ok, sekarang bila kita dah lengkapkan jadual, baru kita akan dapat markah yang pertama, iaitu 2 markah yang pertama. So pastikan untuk soalan A kamu dapat 2 markah yang pertama. Sekarang kita akan pergi pula kepada soalan B. Okey, baik, sekarang kita nak jawab soalan B. Okey, soalan B akan minta kita untuk melukis graf. Jadi kita perlu tahu dulu skala sebelum kita nak lukis graf, kerana dekat skala ni akan ada 1 markah kalau skala tu betul. So menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y, lukis graf Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 5X tambah 11. ok, so first kamu kena tahu apa itu skala. 2 cm tu merujuk kepada kotak yang besar, di mana dalam kotak yang besar ni akan ada 10 kotak kecil. Jadi kalau kamu ambil pembaris, kamu akan dapati bahawa kotak yang besar ni selalunya dia panjang dia 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya dalam 2 cm ni kita akan mula dengan 1. Maksudnya selalunya senang kalau kita nak ingat. Kalau dia tulis 1, maksudnya kita akan guna sifir 1 lah. 1, 2, 3 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3. Manakala 2 cm kepada 10 unit pada paksi Y ni, selalunya kita akan mula dengan 10 ataupun negatif 10. 10 ke atas, negatif 10 ke bawah. Okey, sebelum kita nak melukis, kita jangan ajar diri kamu terus ambil pembaris terus buat paksi. Jangan lagi. Kita analisis sedikit kita punya jadual. Okey, dalam jadual kita tengok dulu first paksi Y. Pertama, kita dah tahu dah kita nak guna sifir 10. Paksi Y kan macam ni kan? Okey, so kita nak tahu kita akan guna sifir 10. Jadi kita tengok paling atas nombor kita berapa? 23. Jadi kita buat lebih sikit, 30. Okey, dan yang paling bawah sekali adalah negatif 33. Jadi kita akan buat sampai negatif 40. So kamu bolehlah mula dari sini. Okey, kamu ambil
Mula tengah sikit pun boleh. Negatif 40 naik jadi negatif 30, negatif 20, negatif 10, kosong. Lepas tu 10, 20, 30, 40. Okey. Kalau terlebih sikit tu tak apalah, kita nak buat sampai 30 saja kan. Okey. Baik, seterusnya kat mana kita jumpa kosong, di situlah kita akan buat paksi X, buat nilai untuk paksi X. Paksi X dia minta 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Jadi dekat paksi X, kalau kamu perhatikan dekat paksi X, apa-apa yang ada perpuluhan jangan ambil, sebab itu tak ada dalam CV 1. So kalau dari sini kamu akan mula dari negatif 3 berakhir dekat 4. Okay, buat sedikit lakaran lah. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Okey, kat sini kalau kamu perhatikan ada 1.5. Perlu tak kita ambil? Tak perlu. Okey, sebab itu kita akan cari sini pada kertas graf. Okey, 2.5 pun jangan ambil. So, lepas 1 mesti 2, lepas tu 3, 4. Okey, so kita mula dari kiri. Negatif 3, negatif 2, negatif... cikgu dah terlajak ni. So... kamu padam dulu. Okey. Baik. So negatif 3, negatif 2, negatif 1. Okey, baik. So ini cikgu dah buat skala. Okey, so paksi X mesti kita guna skala 2 cm kepada 1 unit dan paksi Y 2 cm kepada 10 unit. Okey, baik. So cara kita nak plot. Kita tengok negatif 3, 23. Kalau menggunakan 10 unit senang je, satu kotak nilai dia 1. Kalau guna 5 unit, satu kotak nilai dia 0.5. Jadi sebab kita sekarang tengah guna 10 unit, so satu kotak 1. Kalau kita nak cari 23, kita cari 20 dulu. Okey, sekarang cikgu zoom kan. Negatif 3, negatif 3, 23. So, cari 20, naik 1, 2, 3. Okey, baik. Seterusnya, dapat dah negatif 3, 23, 20, 21, 22, 23. Okey, sekarang kita tengok negatif 29. Okey, macam mana nak buat negatif 29? So, cuba copy ni. Okey, negatif 29 maksudnya dia turun bawah daripada 10 satu kotak kan. Okey, kat sini ya. Okey, baik. Sekarang lagi negatif 1, 7. Okey, kita tengok negatif 1 sini 7. So, naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini ya. Okey, baik lagi. Negatif 1, 7, 0, 11. Okey, 0, 11. 0 kat sini, naik 10, naik 1. So, kat sini 11. Okey, kemudian 1, 15. 1, 15 kat sini. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau CV 10 ni dia senang sikit. Okey, next 1.5, 15.13. Okey, ni kamu kena tengok betul-betul. 1.5, 15.13. Okey, kita cari dulu kat mana 1.5. 1.5 dia mesti ada. Kalau kamu guna CV 1, selang dia 1, maksudnya satu kotak dia 0.1. Kalau dia 1, selepas 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. So, dia ada dekat tengah-tengah di antara 1 hingga 2. Dan kita nak cari 15.13. Okey, kalau kita nak cari 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau kita nak cari 15.15, kita cari 15 dulu. Okey. Kalau kamu perhatikan dekat sini 15, selepas kita naik dah 16 kan. Jadi dia tak ada dalam range kita. 15.1. Jadi kat mana kita nak letak? Kita letak kat tengah-tengah aja. Okey, tengah-tengah di antara kedua-dua kotak tu. Okey. So kat tengah-tengah ni lah.
Okey, kamu tak boleh letak ke atas, tak boleh letak ke bawah. Kalau kamu letak ke bawah dia jadi 15, kalau kamu letak ke atas dia jadi 16. So apa-apa yang tak ada dalam skala ni, dia akan masuk dekat kategori tengah-tengah. Okey, next 2.5 7.9. Okey, kita tengok 2.5. okey. Okey, next kita tengok 2.5 sama je macam tadi, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kat tengah-tengah. Lepas tu kita nak cari 7 berapa tadi? 7.9. So cari 7. Okey, cari 7. Okey, cari 7, 10, turun 3 kotak. 1, 2, 3. So sini 7. Kita tak boleh isi kat 7 kan. Jadi 7.9 tak ada kan. So kita isi kat dalam. Okey, next. 3 negatif 1. Okey, 3 negatif 1. So 3 negatif 1 dia ada dekat sini bawah dia ni negatif 1. Okey, tak apa kalau isi, kalau kamu terpangkah kat atas tu pun tak apa, jangan gelabah pula. Okey, 4 negatif 33. So 4 negatif 33 kat bawah kan. Okey, 4 negatif 30, cari negatif 30. Jangan naik atas tau. Naik atas tu dia semakin membesar. Dia kena turun bawah lagi. Negatif 33, 31, 32 dan 33. So selepas kita dah siap, kita akan mula nak lukis graf. Pastikan graf kamu lukis tu licin. Dan graf tu mesti melalui tengah-tengah pangkah kamu ni, plot kamu ni. Okay, okey, pastikan dia lalu di tengah-tengah lukisan kamu. Okey, so ini cara untuk kita melukis graf. Graf ni nama dia graf kubik. Okey, so mungkin nanti masa kamu lukis, kamu boleh lukis dengan lebih licin lah. Okey, yang penting syarat dia pertama mesti melalui di tengah-tengah plot kamu tu. Okey, baik. Seterusnya, cara kita nak mencari nilai Y apabila X sama dengan negatif 1.5. Okey, baik. Sekarang kita nak buat soalan C. Dia kata daripada graf cari nilai Y apabila X sama dengan negatif 1.5. So apa kamu buat ialah kamu cari dekat mana X negatif 1.5. Okey, kalau macam dekat graf ni, kita nak baca Y berapa apabila X 1.5. So cikgu dah cari dekat sini. Sini adalah X negatif 1.5. Okey, sini negatif 1.5. So cikgu ambil pembaris, cikgu akan garis sampai kena graf saja, terus kamu pergi dekat nilai Y tu untuk kamu baca. Kalau dekat sini berapa kita nak baca? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dia tak sampai sini kan, dia tak sampai 7. Jadi kamu boleh pilih antara 6 hingga 7 ataupun kamu boleh pilih 6.5. Okey. Satu lagi cikgu nak ingatkan kamu, kebanyakan ada setengah-setengah calon dia tak suka tulis dekat ruang jawapan. So pastikan selepas kita dapat jawapan tu, kita tulis 6.5. Jangan tinggalkan dekat kertas graf. Okey, baik. Yang kedua, cari nilai X apabila Y sama dengan 3. So kita perlu cari dekat mana Y sama dengan 3. Kalau nak cari Y, jadi kita kena tengok paksi Y lah. Tengok paksi Y dekat mana? 3. Okey, so dekat sini. So kita tengok Y yang ketiga lah, 1, 2, 3. Kat sini pun cikgu dah buat. Cikgu just ambil pembaris, cikgu gariskan sampai kena dekat graf, kemudian turun dan baca. Okey, kalau betul-betul dia kat sini sebenarnya. Okey, so dia dapat berapa? 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Dia tak masuk 2.9 kan. Jadi kita boleh ambil 2.8 ataupun 2.85. Okey, so masukkan dekat sini 2.85.
5. So itu cara untuk bagaimana kita nak mencari nilai X dan nilai Y daripada graf. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang kita nak pergi pada soalan D. Soalan D ni pun banyak markah kerana dia akan memberi kita 4 markah. So, dalam soalan D ni, dia minta kita untuk lukiskan satu garis lurus sesuai pada graf DB untuk mencari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan negatif 1 sama dengan X kuasa 3 tolak 10X. Nyatakan nilai-nilai X ini. Okey, baik. So, cara kita nak menyelesaikannya, pertama, kita ambil equation iaitu persamaan daripada soalan A iaitu Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 5X tambah 11. Kat mana cikgu ambil? Kalau kamu baca soalan dekat A tu dah dinyatakan. Jadi kita ambil itu balik. Kemudian kita arrange yang ini bagi dia jadi sama dengan kosong. Tak kisahlah kamu nak pindah kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Pastinya salah satunya akan jadi sama dengan kosong. So kalau cikgu senang pindah satu je lah, negatif 1. So dia akan jadi X kuasa 3 tolak 10X tambah 1. So dekat sini bawah Y kita mesti letak dia sama dengan kosong kan. So bawah Y mesti kosong. Sama dengan X kuasa 3 tolak 10X tambah 1. Okey, cara kita nak menyelesaikannya, sekiranya kamu nak buang tujuan kamu sekarang ni, kamu nak buang kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa 1. Kerana graf garis lurus, persamaan garis lurus tak boleh ada kuasa X nya tu, tak boleh kuasanya melebihi kuasa 1. Dia mesti takat kuasa 1 je. Jadi apa-apa yang melebihi kuasa 1 macam kuasa 2, kuasa 3 atau kuasa negatif 1, dia tak boleh diterima. Okey, jadi kita nak buang dia. Sebab tu kat sini dia bagi clue benda tu sama, X kuasa 3, X kuasa 3 je kita nak buang dia. Sebelum kita nak buang dia, kita kena tengok dulu simbol dia. Kalau kamu tengok simbol tu tak sama, tambah tolak atau tolak tambah, kat situ kita akan buat operasi tambah. Kalau simbolnya sama macam ni, kamu jumpa soalan macam ni, kita akan buat operasi tolak. Jadi kat sini kalau kamu tengok sini tak tolak, sini tambah, negatif, positif. Jadi di sini kita kena tambah. So Y tambah kosong Y, yang ini boleh potong sebab kita memang nak bagi jadi kosong. Okey, baik. So kat sini 5 tambah negatif 10, so kita dapat negatif 5x. 11 tambah 1 dapat 12. So kita dapat dah persamaan garis lurus. Kemudian kita bina table. Table kita tak perlu banyak-banyak pun, cukup lah ada dalam lebih kurang 3 cukup lah, 3 nilai pun dah cukup dah. X, Y. So masuk negatif 2, kosong dan 2. Okey, baik. So macam mana kita nak cari nilai Y? Sama juga kita guna kalkulator. Okey, masukkan equation ni, negatif 5 alpha X tambah 12. Lepas tu tekan calculate, masukkan negatif 2, tekan sama dengan. So kita dapat yang pertama adalah 22. Okey, cari lagi untuk kosong. Kalau jawapan dia 12 lah. Okey, 12. Kemudian masukkan pula untuk nilai 2. So kita dapat 2. Sekali lagi. Calculate 2 dapat. Okey, 2. Okay, so masukkan 2. Okey, baik. So cara kita nak plot titik macam ni. Okey, negatif 2 22. Negatif 2 22 kat mana? Okey, tengok betul-betul lah. Negatif 2 22 dekat atas lah, 20 21 22 sini. Okey, kemudian 0 12 0 kat sini 12 10 naik 1 11 naik lagi 1 dapat 12. Okey, next 2 2. So 2 2 kat sini 0 1 2. Okey. Kemudian sekarang kita nak bina garis lurus. Masa nak bina garis lurus pun pastikan garis tu melalui ke tengah-tengah titik. Okey, so cikgu dah zoom. So buat panjang sikit tak apalah garis lurus tu kan. Okey, tapi cikgu nak mula dari sini lah.
So ini garis lurus yang cikgu dapat. Kamu pasti perasan tak? Okey, garis lurus tu mesti melalui ke tengah-tengah plot kita. Okey, sekarang apa yang kita nak buat ialah kita nak cari di manakah titik persilangan, iaitu nilai X di mana titik persilangan kedua-dua graf itu. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, titik persilangan tu cikgu akan tulis kat sini. Persilangan antara dua graf tu kan, kat sini. Dengan satu lagi di sini. Kemudian cikgu akan bacakan berapa titik dia. Okey, just nak baca X saja. So kat sini lebih 0.15 lah. Okey, 0.15. Dekat sini pula dia 3 naik 1 jadi 3.1. So pastikan kamu tulis di ruang jawapan yang disediakan. Okey, macam kat sini cikgu tulis kat bawah je lah. So X sama dengan 0.15 dan satu lagi X sama dengan 3.1. So guys, so itu sahaja cara bagaimana untuk kita mendapatkan 12 markah dalam tajuk graf fungsi. Jadi cikgu harap ini adalah tajuk yang paling kita wajib cuba jawab sebab kita boleh skor kat sini. Okey, tajuk-tajuk graf ni memang membantu kita. Okey guys, kita jumpa lagi untuk soalan yang seterusnya, untuk video seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.